Okay. Alright. So saya tadi dah bagi senarai senarai ahli dalam grup WhatsApp tu. Adakah nama-nama yang tertinggal? Saya rasa semua dah ada kan. Kalau check nama masing-masing semua dah ada dalam grup kan. Tak ada yang saya tertinggal kan. InsyaAllah tak ada lah. Okay. So itulah listing nama untuk kita shooting pada petang ni. So seperti mana yang saya cakap tadi lah, so kita based on yang note sebelum ni, yang sebelum kita break tengah hari tadi. So itu adalah assignment individual, maksudnya dia grouping tapi dia grouping tu dalam bentuk compilation lah, artwork yang dah di-shoot oleh setiap peserta akan dikompilkan oleh seorang ketua lah. Saya rasa ketua dia adalah nama yang nombor 1 lah, senang. Dalam listing tu, nama yang nombor 1 tu saya lantik secara automatik sebagai ketua, boleh ke untuk dikompilkan artwork tu nanti? Setiap orang punya gambar akan dikompilkan oleh seorang, tak kisahlah. Saya tak naklah cakap yang first ketua, mungkin siapa-siapa dalam grup tu yang boleh volunteer jadi ketua untuk kompilkan. Dan kalau boleh saya nak compilation tu dalam bentuk presentation yang dibuat dalam Canva lah. So nanti kita akan buat sama-sama during kelas. Esok pun boleh sebab kita akan shooting pada petang ni. So esok kita akan ada kelas Canva tu. So kita akan siapkan presentation kita tu lah dalam bentuk Canva. So gambar-gambar tu kalau sempat shooting pada petang ni untuk settle semua, dan setiap peserta boleh, maksudnya saya akan lepaskan awal setiap peserta untuk pergi shooting. Okay, tengok cuaca sekarang dekat tempat saya masih okey lagi lah. Okay, so pergi shooting. Pada masa shooting tu tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp saya lah untuk progress gambar tu sama ada okey ke tak okey ke. Boleh je berhubung dengan saya untuk tengok gambar tu okey ke tak, sama ada proceed ke tak ataupun kena reshoot ke, macam tu. So boleh je. Saya ada je walaupun saya lepaskan tuan-tuan dan puan awal, tapi saya ada untuk tunggu sampailah pukul 5.30 macam tu lah. Okay. So kalau misalkan tak sempat lah hari ni untuk tuan-tuan dan puan shooting, mungkin esok pun boleh sambung lagi shooting sikit. Okay, besok kan kita ada break pagi tu. So kita akan start guna gambar tu dengan application Canva tu lah petang macam sekarang ni. Tapi hari esok. Okay. Okay, so ada ke apa-apa soalan ataupun perkara-perkara yang perlu saya tahu sebelum kita start the next session ni? Okay, yang petang ni dia tak adalah related sangat dengan shooting, tapi dia lebih kepada saving file. Okay, so saving file maksudnya every time kita buat kerja, so kita nak saving file tu nak guna format apa, purpose dia untuk apa, so macam tu lah. Okay, Puan Mazura, gambar tu tak kisah. Kalau Puan Mazura rasa nak shooting subject matter tu sesuai dalam bentuk horizontal, Puan Mazura boleh shooting on horizontal format. Kalau rasa vertical lagi sesuai, ataupun Puan Mazura boleh cuba dua-dua. Mungkin Puan Mazura punya group dapat apa? Dia punya task tu? Space. Oh, space. Okay, normally space memang kebanyakannya kita akan guna horizontal sebab space tu dia macam nak nampak negative area tu banyak kan. So mungkin subject matter tu dekat kanan je, macam tu kat kiri je. Tapi ada je yang buat vertical juga. Puan Mazura boleh try untuk try kat Google Image tu, just type je space in photography. Tapi kadang-kadang dia terkeluar space pula angka selepas pula, tapi Puan Mazura boleh cuba guna keywords yang betul lah dan dia akan nampak a few references kat situ dan mungkin Puan Mazura boleh jadikan reference lah untuk shooting. Okay. So pemakahan untuk yang assignment yang saya beri ni adalah bentuk grouping lah, maksudnya dia akan secara overall kepada group lah, dia contribute kepada group punya markah. Okay. So yang untuk Puan Syam punya je individual yang kena hantar on yang Photoshop punya assignment. Okay, tadi Puan Syam ada mention juga dekat saya yang kalau boleh setiap orang bawa gambar untuk kelas hari ketiga dan keempat tu muka masing-masing. Maksudnya shooting gambar muka masing-masing. Saya rasa dia nak ajar untuk macam mana mungkin nak crop background ke, nak cantikkan skin ataupun nak flawlesskan muka ke, mungkin lah. So Puan Syam ada minta kalau boleh setiap orang shoot muka masing-masing lah. Okay, portrait mode macam tu. Okay. So ada soalan lagi tak untuk assignment kita? Yang Puan ni seorang perlu shoot over gambar. Okay.
Kalau ikutkan boleh je shooting a few images, tapi untuk hantar kepada grouping tu saya perlukan seorang sekeping sahaja. Yang the best from you lah, maksudnya shoot banyak-banyak pun tak apa. Tapi saya nak guna sekeping je seorang. Meaning kalau group 1 ada 6 keping gambar lah, group 2 ada 5, yang lain semua 5 keping. Contribute kepada setiap kumpulan tu. Okay, so saya perlukan sekeping je lah setiap seorang. Tapi bolehlah shoot banyak, nanti saya tengok masa tu yang paling cantik untuk diletakkan dalam group tu. Okay? Ada lagi soalan lain? Okay. Okay, yang untuk yang seterusnya ni tak ada lama sangat pun, saya tak ambil masa lama panjang sangat sebab lepas ni perempuan kena pergi shooting tu yang lama ambil masa tu. Okay? So maybe by 3:30 kita dah settle untuk yang topik yang next ni, and then kita dah terus boleh pergi shooting lah sampai terpulang. So saya tak tahu tuan-tuan perempuan macam nampak ada yang dekat office kan. So saya tak tahu office hour tu sampai pukul berapa. Mungkin ada yang 4:30, ada yang 5:30. So bolehlah sepanjang tu untuk progress yang saya mungkin boleh shoot kat rumah pun boleh. Tak ada masalah, janji objektif ni tercapai. Okay, alright. So boleh saya start dengan saya punya notes yang seterusnya berkenaan dengan saving file ya. Boleh, boleh. Okay, thank you. Okay. Image format nama dia, nama notes ni ialah image format. Okay. Dia yang ini sebenarnya untuk sesiapa yang selalu involved dengan buat banner, banting ataupun ada material yang nak kena printed, normally yang ini penting lah. Tapi kalau mostly kepada siapa yang bekerja banyak on screen, mungkin ini sebagai ilmu tambahan je lah. Okay. So image format ni memang sebenarnya ada banyak. Kalau kita saving file tu memang ada macam-macam jenis file, macam-macam jenis nama. Mungkin kita pun tak tahu masa tu kita nak guna, dan mungkin ada yang sebenarnya kita salah save pun macam tu. Okay. So dalam ni ada content ada 4, file prep instructions, document resolution, document color mode dan file formats. Okay. Yang first dia file prep instruction. When designing your own file, it is important to understand file requirement and standard to avoid production issues. Maksudnya kat sini kita tahu dah, setiap kali kita dapat task tu kita tahu dia punya purpose dia adalah untuk apa. Kadang-kadang bila kita dapat satu event ataupun satu projek, okay, bila dapat instruction daripada sesiapa ataupun ketua projek akan mengatakan bahawa projek yang printed material ni adalah untuk kita gunakan sebagai banner ataupun backdrop kepada kita punya event. So kita dah tahu dah kalau banner dan backdrop dia memerlukan size yang besar supaya bila output dia tu nampak sharp lah, nampak gambar tu tak ada, maksudnya kita ni design tu sharp. Okay, so kita tahu purpose kita untuk apa. Kalau hanya sekadar untuk poster A3 size, mungkin kita tak perlukan sangat kita punya file-file kita untuk dijadikan design tu satu file yang sangat besar sebab dia hanya A3 ataupun A4 size saja. Tapi when comes to banting, banner and backdrop, so dia memerlukan satu resolution yang besar lah, so that we know kita kena gunakan semua material dalam poster tu adalah sesuatu yang sangat besar lah. Okay. Okay, best image file formats for photographers. Okay, normally DPI ataupun PPI yang saya sebutkan sebentar tadi ialah is the term used to describe the numbers of dots or pixel. So DPI ialah dots per inch ataupun pixel per inch. So PPI pixel, dots DPI. Used to display an image or file. Higher resolution means that more pixels are used to create the image, resulting in crisper, cleaner image. An image will print pixelated when its resolution is low or the image is enlarged significantly, resulting in loss of quality. As a general guideline, 300 dpi is a sufficient resolution for most printed materials. Okay, kalau buat tuan-tuan dan perempuan tengok kalau kita guna Photoshop, okay, kalau kita buka kita punya file, kita akan nampak dekat sini. So ini adalah yang saya cakap tadi, yang PPI, so pixel per inch. So sekarang ni saya cuma membuat satu sijil. So sijil ni dia punya size hanyalah A4. So saya sekadar 100 dpi dah cukup dah untuk saya. Kecuali kalau saya nak buat banner ataupun banting, saya tukarlah sini kepada 300. Macam tu. Okay.
So situ je yang perlu tuan-tuan dan perempuan aware lah, kita nak buat printed material tu untuk apa. Kita cakap tadi lah, kalau banner banting backdrop kita guna 300, tapi kalau kita sekadar hanya nak buat printed material yang size dia kecil, A4 ataupun A3, 100 ke 200 dah memadai. Okay. Okay. Seterusnya document color mode. Okay, kalau dekat sini macam tadi saya buka saya punya file Photoshop tu. Okay, dekat sini dia ada tunjukkan kita punya file ni dalam mode apa. Okay, kalau saya nak ni di-printkan, so maksudnya dekat sini saya kena pilih mode dia CMYK lah sebab saya nak hantar untuk printing. Tapi kalau dia hanyalah untuk screen base, kita akan guna RGB dekat sini. So dua ni je yang tuan-tuan dan perempuan kena ingat lah, RGB dengan CMYK. Normally ini kalau kita hantar kepada printer pun dia akan suruh kita convert lah. Kalau misalnya kata kita hantar RGB file, nanti dia akan bagi tahu kita yang dia perlukan CMYK mode. Sebab bila kita hantar kepada printing, kita punya printer tu dia akan color, dia ikut layer by layer color dia kan. Dia akan start dengan black, lepas tu cyan, magenta, yellow. So dia rate color tu by layers macam tu. That's why bila printer dia akan minta kita untuk jadikan mode kita punya file tu kepada CMYK. Okay. Alright, so seterusnya kita dah faham kat situ. So kita pilih lah kalau kita nak hantar kepada printer. So CMYK, kalau hanya untuk screen base, kita guna di RGB sahaja. Okay. Okay, CMYK, digital printers use combination of 4 tonal colors, cyan, magenta, yellow, and black to achieve print on paper. Attempting to... Puan nak distract sikit. Kalau macam kita setting CMYK, ada tak beza yang terlalu jauh kalau kita just nak papar dekat screen? Okay, kalau nak papar dekat screen, CMYK normally kita akan, bila kita guna RGB, kalau dia lagi rich lah untuk screen base. Kalau kita guna CMYK, bila kita letak dekat screen, dia punya colour tu agak dull. Sebab kalau ikutkan CMYK memang purpose dia memang untuk printing. Sebab dia ada 4 tonal layers tu kan. So bila dia 4 tonal layers, bila printer tu dia akan read colour by colour. So saya suggest kalau Cik Ijaz nak buat design untuk screen base tu, pakai RGB lah supaya colour dia lagi rich, colour dia lagi nampak solid lah kat situ. Sebab CMYK hanya di-read oleh printer sahaja, 4 layer colour tu. Okay, so kalau nak buat setting tu, make sure daripada awal tu dah betul. Sebab kadang-kadang bila kita dah siap everything and then kita dah punya setting tu dah pergi CMYK, tiba-tiba kita nak convert pergi RGB, kadang-kadang dia punya colour tu agak lari sikit. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita dah setting RGB, kita hantar kat printer and then printer minta kita tukar kepada CMYK pun dia akan ada effect juga sometimes dekat raw file yang kita punya tu. Sebab raw file tu yang kita dah RGB, kalau kita nak convert CMYK mungkin dia akan ada macam ada density punya effect lah sikit dekat situ. So make sure sebelum kita start dekat kita punya software, make sure kita pakai mode yang betul lah. Okay? Okay. Alright. Okay, terima kasih. Okay. So maksudnya, CMYK RGB kena ingatlah, CMYK untuk printing, RGB untuk screen base. Okay. Okay, so RGB, red, green, blue is intended for screen viewing only. Kalau CMYK dia ada 4 colour lah, cyan, yellow, magenta dan black. Kalau RGB dia ada 3 colour lah, red, green and blue. So itu saja yang perlu kita faham. Dan so benda ni sangat basic tapi dia sangat penting untuk kita ingat lah. Okay, CMYK digital printers use combination of 4 tonal colors, cyan, magenta, yellow and to achieve print on paper. Ni saya baca tadi kan? Sorry, saya silap. Okay, sorry. Okay, this one is image format for printing. Okay, so macam tadi saya cakap, make sure the document is set to CMYK color mode. Any pictures or files that are submitted in RGB color must be converted to CMYK prior to printing. There are RGB color combination, particularly very bright colors that cannot be reproduced using CMYK process. Tapi sebenarnya kadang-kadang masalah printing ni memang susah nak selesai. Sebab kalau kita tengok, normally kalau apa yang kita buat dekat screen, normally dia tak accurate pun, tak sama pun macam mana output yang keluar. Okay, that one pun itu satu isu yang mungkin technical lah, yang saya sendiri pun susah nak cakap macam mana nak dapat
accuracy of the printing output tu kan. Sebab tengok juga kepada jenis-jenis printer. Kadang-kadang jenis-jenis printer tu pun memainkan peranan juga. Ada brand-brand yang tentu yang lebih accurate. Normally kalau kita work on MacBook, macam Apple punya produk, dia punya colour yang kita buat tu, dia punya similarity tu almost sama lah. Okay, tapi kalau kita work on Windows punya, Windows program, normally dia ada lari sikit lah. Itu saya tak boleh nak jamin sangat lah kan, tuan-tuan perempuan. So kadang-kadang kita nak colour yang kita nak tu, tapi every time kita dapat output dia, normally memang susah nak dapat colour yang sama dengan apa yang kita nak. Yang itu saya pun tak boleh nak jamin macam mana lah, sebab saya sendiri pun kadang-kadang still tak dapat colour yang accurate every time saya pergi hantar kepada printer. Mungkin kena buat test print dululah sebelum kita print kepada yang besar, yang betul-betul enlarge ikut kita punya size. So mungkin kita kena test print, tengok colour dia accurate ke tak. But sometimes kita tak terlalu fussy lah. Mungkin dengan colour tu, accurate-nya colour ke tak accurate ke colour tu, mungkin kita tak begitu fussy. Tapi sometimes bila ada brand name ataupun klien yang kita berurusan tu, dia ada colour corporate dia. Mungkin yang itu lebih particular lah. Contohnya macam McDonald's, dia ada warna kuning dan merah yang memang spesifik kepada company dia. And then bila kita buat output tu, kuning dan merah tu mungkin jadi pink sikit ke, mungkin itu ada isu dekat situ lah. So kita kena aware dengan brand name yang besar-besar yang memang dia ada corporate colour dia, so that kita boleh try untuk avoid daripada kesilapan dalam printing output tu lah. Okay, so saya harap semua tuan-tuan puan faham lah apa yang saya nak sampaikan tadi tu. Okay, kita move forward. Okay, kalau yang ini macam tadi saya cakap lah. Okay, so CMYK tidak kenapa dia naik juga. Okay, so ini adalah file format. Ada banyak lagi, tapi ini je yang saya akan terangkan pada hari ni lah. Okay, satunya PDF. Saya rasa semua orang pun tahu PDF file tu apa kan. EPS, JPEG, TIFF, GIF, PNG and PSD. Okay, normally file-file saving ni ada sertanya adalah daripada software Photoshop. Okay, ada yang daripada file Illustrator. Sebab apa yang saya bagi pada hari ni ialah berkaitan dengan design software kan. So normally ini adalah file-file format yang saya bekerja lah. So saya rasa tak begitu aneh kot untuk semua peserta. Mungkin semua pun pernah dengar dan pernah tengok lah this kind of file format. Okay, kita go one by one, okay? Okay. Saya punya ni dia ke belakang je. Okay, so PDF semua orang pun tahu, ramai orang pun guna. PDF memang dia akan pegunkan kita punya kerja-kerja kita lah. So PDF, short for Portable Document Format, is a file format developed by Adobe as a means of distributing compact, platform-independent documents. PDF captures formatting information from a variety of desktop publishing applications, making it possible to send formatted documents and have them appear on the recipient monitor or printer as they were intended. Betul, kalau ikutkan PDF ni yang paling selamat lah. Kalau kita nak hantar for printer dekat printing ke ataupun nak hantar dekat mana-mana tempat yang mungkin tak boleh read kita punya font. Contoh, kita ada font yang tersendiri yang kita dah download, yang kita rasa kita nak guna this specific font, dan kita rasa macam mungkin dekat komputer yang kita gunakan untuk printing tu dia tak ada such font yang kita ada, specific font yang kita nak pakai tu. So kita PDF kan dia, itulah jalan yang paling selamat lah. Cumanya bila kita dah hantar kepada printer in PDF format, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh tolong kita untuk mungkin ada kesilapan kat mana-mana ke dekat kita punya dokumen tu, dan dia tak boleh nak tolong kita betulkan lah. Okay, so PDF memang apa yang kita tengok itulah yang akan keluar. Okay, so saya pun selalunya kalau macam untuk printing ni, normally saya pun memang akan pakai PDF lah, senang kan, supaya dia tak lari setting daripada apa yang kita nak tu. Okay, so yang keduanya, saya rasa PDF tak ada isu sangat lah sebab ramai orang guna. Okay, EPS ni normally kita guna untuk large signs and banners, tapi tak semua orang ada EPS ni lah. Maksudnya EPS ni dalam Illustrator format. So Adobe Illustrator ni tak semua orang pakai. Saya rasa tadi ada seorang siapa yang selalu guna Illustrator tu, mungkin dia familiar lah dengan EPS ni. Okay,
is a vector format designed for printing to PostScript printers and image starter. It is considered the best choice of graphic format for high resolution printing of illustrations. EPS files are created and edited in illustration programs such as Adobe Illustrator or CorelDRAW. Vector graphics are a scalable, resolution independent format composed of individual objects or shapes. Vector images can be resized easily without loss of quality, making them an ideal format for initial logo designs and illustrations to be used in multiple sizes. Okay. EPS ni, saya selalu bila as a designer, okay, saya taklah claim saya sebagai designer, tapi every time saya buat design, saya nak tengok output tu seperti mana usaha yang saya buat, yang saya guna semasa saya tengah buat design tu. Okay. So saya kalau boleh nak nampak dia cantik seperti mana yang saya buat. Okay. Nah, kadang-kadang tak semua orang faham yang design tu memerlukan masa, memerlukan masa tu sebenarnya masa on buat design tu lah, and then cara dapatkan idea untuk kita buat design tu pun satu perkara juga. Okay, contoh macam yang saya buat design poster, design apa ni untuk sijil penghargaan ni. Okay, kadang-kadang bila kita hantar kepada, kalau kita boleh je kalau A4 ni kita print dekat office tak ada masalah, tapi dia akan keluar border. Sebab bila kita print printer dekat office dia tak akan dapat full screen, full size apa yang kita dah buat. So kadang-kadang orang tak faham pun yang sebenarnya as a designer sama juga macam kalau orang yang buat, contohnya macam buat makeup. So bila dia makeup orang, and then bila fotografer ambil gambar, makeup dia jadi buruk. So dia pun rasa macam tak happy dengan benda tu. Sama juga designer punya feeling. So every time kita buat design, kita nak nampak output yang cantik. So bila kita macam just bila kita dah set design, orang tak appreciate design kita, so benda tu macam membuatkan kita rasa frust lah. Okay, so that's why dia ada certain file yang kita rasa kita perlu gunakan high res tu. Macam tadi gunakan EPS tu kan. Siapa puan yang pernah pakai, yang selalu pakai Illustrator tu? Saya. Puan Azad. Okay, puan tak apa saya share tu. Every time kita buat design, kita nampak output tu memang output tu mesti sama macam effort yang kita dah buat on screen. So kita nak something yang orang boleh appreciate design kita, yang bukan habis begitu sahaja. So that's why kita perlukan sometimes bila kita buat kerja design tu, kita nak orang bagi kita input tu dalam bentuk yang file yang besar lah. Okay, so that kita punya output tu pun akan nampak cantik. Okay, betul tak Puan Azan? Betul. Okay, so kita continue ya. Okay, selepas tu adalah file JPEG. Okay, this one memang file yang sangat common, yang ramai orang pakai, especially dalam gambar. Okay, gambar yang kita produce lah. Okay, so JPEG ni short form macam tengah pilihan raya. Okay, alright. So JPEG ni adalah Joint Photographic Experts Group and pronounced as JPEG. Okay. Link kehadiran petang ni nanti Mr. akan berilah ya, Cik Muhammad Hafiz. Nanti saya cuba kontak dengan Mr. Okay, insyaAllah ada. Tadi sepatutnya kita ambil gambar nanti ingatkan saya. Okay. Lepas habis ni kita ambil gambar, nanti ingatkan saya. Okay, JPEG ni pronounced as JPEG is a file format best used for photo images which must be very small file, for example for website or email. Okay, so normally kalau macam kita nak attach kita punya file dalam berbentuk gambar, normally kita akan pakai JPEG lah. Kalau kita, JPEG ni adalah macam satu format file yang sangat friendly, yang macam semua orang boleh tengok dekat mana-mana, apa application pun boleh, apa-apa jenis Windows boleh, Mac pun boleh. So maksudnya dia sangat friendly lah. Tapi dia ada sikit compression dekat kita punya image size. Okay, JPEG uses lossy compression. Lossy means that some image quality is lost when the JPEG data is compressed and saved, and this quality can never be recovered. So once kita dah JPEG dan kita punya file tu, normally kita takkan dapat balik semula resolution yang asal. Okay, file compression method for most other file formats are lossless, meaning fully recoverable. However, this integrity requirement does limit efficiency, limiting compression of photo image data to only 10% to 40% reduction in practice.
Okay. So every time kalau macam contoh kalau kita buat design pun, contohnya macam saya buat sijil ni. Okay, so kalau saya kata ada admin staff yang minta sijil ni untuk dia letakkan nama, so saya JPEG-kan dia punya, saya save dia as a JPEG, dia memang akan menghilangkan dia punya resolution asal lah gambar ni. Okay, so dia akan jadi compress. So normally dia punya tulisan ni semua akan hilang sikit dia punya sharpness dia. Okay. Dan the best software untuk buat tag semua ialah Illustrator lah bagi saya. So every time bila kita dah settle buat design semua, kita PDF kan dia dah hantar kepada printer lah. So Illustrator lebih sesuai untuk buat text lah, maksudnya kita masukkan teks macam banner, banting tu. Kalau Photoshop ni dia lebih kepada image, kepada foto. So itulah dua different yang sangat besar lah, tapi sebab dia dua software yang berbeza, so dia punya cara nak menggunakan pun totally different. So kena ada kena belajar dua-dua. Okay, once kita punya gambar dah perfect, kita akan hantar gambar kita ke Illustrator untuk buat tulisan tu semua. Macam tadi pun sama, gambar ni saya dah edit siap-siap dekat Photoshop, and then saya bekerja dalam Illustrator untuk buat semua tulisan-tulisan ni lah. And then saya patah balik ke Photoshop ni hanya untuk nak JPEG-kan dia untuk hantar kepada admin staff lah, sebab kebanyakan admin staff dia tak berapa familiar dengan software, design software. So dia kena bekerja dalam JPEG file ataupun PDF sajalah. Okay. Okay, we move forward kepada yang seterusnya. Okay, TIFF ni tak berapa famous sangat lah. Tak ramai orang pakai. Tapi dia ada dalam kita punya saving file format tu. Okay. Dia tag image file format is an industry standard design for handling raster or bitmap images. TIFF file can be saved in a variety of color formats and in various forms of compression. TIFF use lossless compression to maintain image integrity and clarity and are often used for professional photography. So normally ni memang untuk photographers yang nak hantar artwork dalam size yang sangat besar. Mungkin dia nak print out dia punya photograph tu in billboard size. Okay, so itu dia menggunakan TIFF file lah. So this one tak berapa famous sangat lah. Saya pun jarang gunakan TIFF file ni untuk saya punya kerja-kerja design. Okay, yang seterusnya ialah GIF and PNG. So saya rasa ini agak famous juga, sebab kalau kita nak buat, kita perlukan background gambar yang, maksudnya kita perlu transparent dia punya background. So PNG file ni sangat famous lah dan sangat penting juga. Contohnya sekarang kalau kita banyak, semasa pandemik dulu kita banyak menggunakan digital surat kan, so kita perlu paste kita punya digital sign. So saya rasa ini adalah satu format file yang sangat penting lah, yang kita boleh digitalkan kita punya sign supaya kita boleh mudahkan kerja, supaya kita boleh paste kita punya sign dekat dokumen-dokumen lah. Ataupun kita nak buat design yang perlukan background yang transparent, mungkin kita nak merging a few images tapi kita tak nak background dia, so kita nak merge a few images tu dalam satu dokumen. So kita perlu semua background tu ditransparentkan, faham tak? So macam logo, contohnya logo kan, kalau macam kita nak masukkan logo dekat dalam kita punya design work, so kita perlukan logo yang tak ada background. So this is the format yang paling penting lah untuk kita convertkan gambar kita kepada PNG. Okay, it's a file format for storing graphical images up to 256 colors. It uses a lossless compression method which makes for higher quality output. PNG was created as a more powerful alternative to GIF file format. PNG are not restricted to the 256 color limitation of GIF file and have better compression. A PNG file can be saved with a transparent background which allow you to place your image on top of another image without an outlining white box. Okay, tu yang saya cakap tadi lah. So dia akan transparent lah, so senang untuk kita bekerja. Okay, yang itu nanti kalau saya kata perempuan nak belajar ataupun tak tahu nak buat, boleh tanya dengan Puan Syam lah dekat hari yang ketiga. Okay, ataupun kalau yang simple-simple one saya boleh tolong ajar lah, tapi kalau yang agak complicated tu mungkin Puan Syam lebih expert lah. Kalau setakat sign ke, nak tukar, nak clearkan background untuk logo ke, yang itu saya boleh tolong. Tapi kalau yang more complicated, I think Puan Syam lagi expert. Okay, nanti
Supaya nanti bagi tahu saya kalau ada apa-apa yang saya boleh bantu. Okay, the next one ialah PSD file. Okay, PSD file ni memang dalam Photoshop sajalah. PSD stand for document, Photoshop's document. When you save an image from Adobe Photoshop, the program default is to save that photo as a PSD file. You can then use that file to edit the individual layers you created in Photoshop at a later time. This file format is not suitable for web, nor is it is suitable for client because it's not versatile. However, it is one of the best image format for maintaining the quality of your image over a long period of time. You should save your edited images as PSDs, especially if you intend to revisit them in Photoshop for additional retouching. You need to make sure that your layers are not merged before you save your PSD file or you will lose some of editing capabilities. Okay, ini memang dalam Photoshop saja. Contohnya macam ni lah. Okay, kita buka file layer kita. Okay, bila kita buka file layer kita ada a few layers lagi macam ni lah. So, kita akan bekerja banyak lagi dekat layer-layers ni. So, kita tak akan merge dia. Bila merge maksudnya dia cantum semua kerja kita jadi satu dan dia jadi sekeping je. Tapi sekarang ni dia ada banyak layers. Dia ada banyak kepingan lagi dekat atas satu kertas tu macam sekarang ni ada 4 kertas yang berbeza dekat atas kertas tu. So, kita bekerja atas satu worksheet ke satu worksheet. Okay? So sekarang ni kita masih lagi boleh delete satu persatu worksheet tu sebab kita belum cantum ke empat-empat tu jadi satu. So dekat situ yang kita akan saving dia as a PSD file. Okay. Bila kita save as PSD file, Photoshop file ni, PSD ni kan. So kita boleh revisit every time kita nak betulkan balik kita punya design. Kalau kita dah merge dia, that's it. Dia akan jadi forever macam ni lah. Kita tak boleh nak tukar-tukar lagi. Kita tak boleh nak buang. Mungkin dulu masa saya mula-mula buat kerja ni mungkin yang first saya dah kotak. Okay, yang kedua background belakang ni. Yang ketiga file logo ni. Yang keempat file tulisan tu. So sekarang ni saya tak boleh buat apa-apa sebab saya dah mergekan layer tu jadi satu. Okay, so itu ialah PSD file lah. Ini normally kepada siapa yang selalu menggunakan Photoshop. Itu adalah satu file format yang paling selamat untuk kita bekerja sementara design belum approve. Kalau design dah approve tak boleh buat apa dah. Okay, sebab bila kita dah approve dan kita dah flattenkan dia, so dia jadi satu, tak boleh buat apa lagi dah lah. Okay. Alright, so yang seterusnya, thank you. Habis lah. Itu je yang saya share untuk file, file format lah, formatting. Okay, so far macam mana? Faham tak? Ataupun tak penting pun benda tu. Okay, so macam mana? Boleh dapatkan feedback sikit daripada semua? Boleh faham. Okay, thank you so much. Okay, ada yang lain yang boleh share dengan saya apa-apa yang saya ingin bertanya. Boleh Dr. Samsul. Ya, sebenarnya kalau berkaitan dengan format tadi, kalau certain kata orang tu kedai printer yang nak print kita punya banner dan sebagainya, dia selalu minta tak merge format dengan dia orang punya printer dekat kedai lah. Jadi dia requirement kepada kita satu format yang contoh bitmap ke ataupun yang JPEG ke. JPEG dia kat selalu boleh menyebabkan banner tu, gambar tu pecah dan sebagainya. Jadi dia minta kita format yang tertentu. Jadinya kalau kita pakai PDF tu, dia terus tak boleh print kepada bentuk yang kita nak lah kan. Dia tak boleh nak edit dan sebagainya sebab dia nak suitkan dengan dia punya printer kat kedai tu. Itu yang jadi problem pada kita kadang-kadang. Okay. Dia sebenarnya kalau dekat AI tu, dekat Illustrator, kalau siapa yang bekerja on Illustrator, tapi PDF memang paling selamat lah Dr. Samsul. Memang normally apa yang kita nampak itulah yang akan keluar. So dia tak akan berubah apa-apa. Dia tak akan mungkin boleh bertukar color ke, tak mungkin kalau kita dah PDF kan lah kan. Tapi misal kata ada certain file yang dia tak boleh nak ni, kalau designer tu menggunakan Illustrator, kita boleh hantar file Illustrator tu dalam bentuk dalam bentuk package. Maksudnya kita send kepada printer tu dalam bentuk package tu, termasuk semua elemen yang kita gunakan dalam design work kita tu. Contohnya font kita pun kita hantar dekat dia. So gambar-gambar yang kita guna dalam design tu pun kita hantar kepada printer tu. So dia akan dapat the whole package tu. Semua elemen yang kita guna dalam designing tu semua dia akan receive. So bila dia buka je dekat tempat dia akan dapat read everything.
unless dia menggunakan version yang tak sama. Itu yang ada sikit keburukan dia lah. Kalau misal kata kita pakai version yang latest one, misal kata Adobe Photoshop yang paling latest, tapi dekat kedai tu tak ada Photoshop yang latest macam kita, mungkin dia akan ada konflik sikit dekat situ. That's why kita yang paling selamat ialah pakai PDF. Selalu Dr. Samsul face problem macam mana kalau hantar pergi printer tu? Biasanya yang betul-betul dia minta macam Illustrator punya file lah kepada kita kalau kita hantar dalam bentuk JPEG ke dan sebagainya. Betul. Sebab gambar tu jadi pecah dan juga bisa dia print tu jadi tak sama sebagaimana yang kita nak lah. Kalau JPEG file tu memang akan menyebabkan dia punya compression tu memang akan jatuh banyak tu Samsul. Kalau paling teruk pun kalau kita sebab Illustrator tak semua orang guna, betul tak? So tak semua orang ada Illustrator untuk buat design work tu. So that's why saya rasa yang paling best ialah Dr. Samsul save dia as PDF. Supaya kalau JPEG tu dia akan menyebabkan, JPEG ni dia lebih kepada viewing tau. Dia lebih kepada viewing punya purpose. Contohnya kita nak hantar email ke, macam tu. So kita nak letak gambar kita dekat website ke, yang itu sebab dia tak berat sangat. So bila kita nak viewing tu dia cepat. Macam kalau kita buka website kadang-kadang kita nak tengok nak loading gambar pun lama. Meaning dia tak pakai JPEG file lah tu. So kita nak memudahkan dan kita lagi suka tengok kalau kita buka website tu dengan cepat kan. So viewing yang cepat. So kita pilih JPEG file. Mungkin Dr. Samsul lepas ni kalau hantar pergi printer, saya rasa semoleknya pakai PDF file lah kot. Kalau tak ada menggunakan Illustrator AI punya file kan. Saya rasa PDF is the best lah untuk Dr. Samsul hantar kerja design tu. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, ada soalan lain? Ada soalan yang berkaitan dengan photoshoot petang ni ke? Saya pun tak sabar nak tengok semua orang punya hasil gambar. Puan ni share balik yang untuk photoshoot. Tadi saya masuk lambat sikit. Ya, yang petang ni kena buat apa? Oh, yang petang ni? Okay, saya share sekejap. Dekat sorry. Okay, saya sharekan yang saya dah buat tadi ya. Okay. Okay ya. Okay, group 1 akan buat rule of third. Okay. Terdiri daripada Puan Mahani, Puan Saleha, Puan Nur Hidayah, Puan Kuriah, Puan Zaihan dan Puan Nur Ain lah untuk buat task nombor 1 rule of third. Okay, yang kedua group framing terdiri daripada Puan Nur Halida, Puan Ana Fatmawati, Cik Azlan, Danisa dan Mr. Mark. Okay, group ketiga simetri terdiri daripada Puan Lia, Puan Nur Azian, Puan Nur Zalina, Puan Rohani dan Puan Nur Hakimi. Okay, group 4 akan buat gambar online, online pula, berkaitan dengan line. Encik Muhammad Rizwan, Encik Mazudi, Encik Muhammad Hafiz, Encik Muhammad Hishamuddin dan Encik Mio Hamzah. Okay, on texture pula Mr. Lachmi, Dr. Samsul, Mr. Tamson, saya tak pasti Perwansa, perempuan, sorry, dan Encik Mazudi. Okay. And then group ke-6 buat on colour, Puan Nur Syazwani, Puan Natra, Puan Siti Zaleha, Puan Nur Hamizah, Puan Hazlina. Group ke-7 akan buat space, Puan Nur Biha, Puan Nur Jamila, Puan Nur Zita, Puan Sobah dan Puan Nur Maizura. And then the last one is group 8, shape, Encik Muhammad Fakrul, Widow Meswati, Puan Azura, Cik Khairul Anwar dan Puan Siti Salamia. Okay. So far clear untuk assignment tersebut. Apa-apa tak yang berkaitan dengan gambar-gambar tu. Sebenarnya boleh dia cari dekat dalam Google Image. Alamak, kita nak dekat Google. Okey tak? Boleh dengar lagi tak saya? Okey okey. Boleh. Boleh. Sebelum keluar shooting mungkin boleh cari reference dulu. Okey, contohnya macam ni ya. Kalau kalau nak Google reference tu dekat belakang ni mesti tulis fotografi. Contohnya
Ada banyak reference yang kita boleh cari lah dalam Google Image. Okay. Okay, so contohnya shape photography. Okay. So dekat sini, dekat image ni akan dapatlah a few images yang berkaitan dengan shape photography. So kita bolehlah ambil ni sebagai ilham lah untuk kita buat on your own lah. Okay, so dia ada keluar macam tu. So contohnya texture photography. So kita kena letak belakang ni mesti ada perkataan fotografi lah. Keywords dia yang penting ialah kat belakang tu kena ada fotografi. So dia akan keluar. Okay, dia akan keluar lots of references yang kita boleh jadikan reference lah kepada kita apa yang kita nak shoot nanti. Mungkin kalau kita berfikir mungkin kita tak nampak, bila kita dah tengok references ni baru kita akan tahu lebih kurang apa yang kita nak shoot lah. Saya rasa tuan-tuan perempuan okey boleh dapat ni cari semua-semua ni. Okay, line fotografi pula. Sebenarnya benda tu ada di sekeliling kita, cuma mungkin selama ni kita tak perasan. So hari ni lah hari untuk kita explore apa yang ada di sekeliling kita lah. Okay. Dia tak semestinya macam gambar ni kan line. Dia tak semestinya the whole photograph tu kena ada line. Dia ada dominant line dekat situ. Okay, so kita nampak line-line yang ni ada line yang horizontal, ada line yang vertical. So kita boleh buat dia as creative as you can do lah. Macam tu. Okay, macam ni. Ini boleh jadi simetri boleh, jadi line pun boleh. Tak ada masalah. As long as target dan objektif tu sampai. Okay? Apa lagi yang saya perlu tunjuk? Okay, kalau macam rule of third. Rule of third fotografi. Okay. Dia cuma placement gambar tu je berada dekat 4 dot yang ni. Sama ada dekat sini, sini ataupun sini lah. So dia ada 4 tempat yang kita boleh place dan kita boleh subject pattern. Okay. Faham? Boleh pergi shooting. Dah bersedia untuk keluar shooting ke? Ya Puan, boleh Puan. Boleh. Ya. Okay, so ada soalan lain lagi? Puan, Ya, dengar saya. ni? Minta maaf ya, saya ada miscommunication sikit dengan kursus ni. Saya baru join. Okay. Puan Nisa tak ada group lagi? Tak ada group lagi. Tak ada group lagi. Okay. So tadi Puan Nurmiza ada tak siapa-siapa daripada group yang saya dah assign tu yang berdekatan ataupun satu. Ada dekat dengan saya, Puan Mahani. Okay. So boleh je join Puan Mahani punya group lah. Puan Nurmiza nanti saya masukkan nama. Bonik. Okay, saya. Ada nama ahli grup kita orang, ada dalam grup yang lain satu lagi. Dia dalam grup 4 dan 5. Boleh ke? Encik Mazudi. Alamak. Ada 2 kali. Sorry, saya memang tak pasal lah tu. Okay, so sekejap saya tengok balik lah. So macam mana tu Cik siapa? Cik Mazu? Encik Mazudi dalam grup 4, grup saya. Dia ada dalam grup 5 juga. So dalam grup 5 tu perlu dikeluarkan lah. Okay, saya keluarkan Cik Mazu pada grup kelima lah. Okay. Alright. Sorry Cik Mazu, saya tak perasan. Saya ni, betul lah. Minta maaf. So tadi Puan Nurmiza tu sebenarnya dah, kalau masuk grup Puan Mahani akan jadi 7 kan? Betul tak? 7 ah? Puan Mahani jadi 7 kan? Oh ya. Banyak pula. So sebenarnya kalau grup 5 yang texture tu kalau dia remit 4 orang, dia okey ke tak okey? Kalau tak, saya kena masukkan Puan Nurmiza kepada grup 5 lah. So macam mana? Saya ikut keselesaan masing-masing. Saya tak ada paksaan kat mana-mana lah. Kalau misalnya kata grup 5 okey untuk limit 4 dalam grup, just proceed. Tapi kalau misalnya kata nak 5 juga, saya terpaksa masukkan Puan Nurmiza lah ke dalam grup 5. So macam mana? Saya ikut keselesaan masing-masing. Puan Nurmiza pula macam mana? Okey je mana-mana. Okey je mana-mana. So boleh ke saya masukkan Puan Nurmiza kepada grup nombor 5 Cik Puan Mani? Boleh. Boleh je, tak ada masalah. Okay, so saya masukkan Puan Nurmiza dalam grup 5 lah, grup texture yang bersama dengan sekejap saya. Okay.
5 sama dengan Mr. Lachmi lah, Dr. Samsul, Mr. Thompson tadi. Okay, Puan Nurmiza dekat situ ya. Boleh. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, saya betulkan nama kat dulu ya. Puan ni, saya ingin bertanya, kalau yang macam group texter tu kena ada subjek juga ke ataupun just Tak apa. Texter sahaja close up pun okey. close up saja pun? Texter close up pun okey, tapi kalau macam saya kata Dr. Samsul nak buat something yang ada nampak composition lain macam group arcade pun tak apa, boleh je, tak kisah. Jadi nampak texture tu dominan. Dalam gambar tu texture mesti nampak lebih dominan daripada yang lain lah. Tapi kalau misalnya kata nak shoot texture on close up pun boleh juga. Sebab normally kalau texture memang dia akan ambil close up dekat texture sajalah. Dan dia akan nampak very sharp dekat keseluruhan texture tu. Okey. Okay. Terima kasih. Okay, sama. Puan ni, saya. saya nak tanya yang simetri fotografi tu. Okay, boleh. Kalau tengok dalam Google Image ni dia macam sebelah-sebelah tu. Jadi macam mana kita nak ambil? Dia sebenarnya gambar tu simetri, maksudnya dia kiri kanan tu balance. Kiri kanan gambar tu balance. Contohnya kalau Puan Rohani ambil gambar pokok tu macam mesti pokok tu rimbun dia lebih kurang sama. Dia tak semestinya perfect kiri dan kanan sama. Contohnya macam gambar yang saya bagi contoh tadi, sekejap saya buka balik Ada gambar yang tadi kalau Puan Rohani ingat, gambar yang saya tunjuk pagi tadi, dia gambar naik basikal. Naik basikal tu mana? Okay, tak apalah, saya cari dalam Google je lah Simetri. So sebenarnya gambar tu dia balance kiri dan kanan, tapi tak semestinya gambar tu kena sama. Macam ni pun simetri juga. Walaupun dia nampak balance kiri dan kanan dia. Walaupun tak sama, tapi dia punya simetri tu berkait dengan reflection yang terhasil daripada gambar ni. Kalau Puan Rohani nampak lah. Okay, so dia reflection dia dalam bentuk horizontal. Okay, so macam ni pula dia simetri di kiri kanan lah. Sama, walaupun pokok ni tak sama banyak, tapi kita tetap nampak balance dalam gambar tu. Kebanyakan gambar tu Puan Rohani kena ambil dia macam balance. Kiri dan kanan tu lebih kurang sama ataupun atas dan bawah tu lebih kurang sama. Okay, macam gambar tangga ni. Walaupun dia ada line kan, tak apa. Ignore the line tu, kita lebih kepada symmetrical. So kiri dan kanan dia tu balance. Okay, Jadi dia tak fokus kepada subjek lah. Tak perlu. Tak ada subject matter pun tak apa. Dia macam subject matter dia adalah kat sini, cuma adalah tangga dia lah subject matter dia. Dan subject matter tu yang menyebabkan dia symmetrical. Okay, symmetric. Okey, terima kasih. Bila ada yang tak simetri pun ada, macam ni asymmetrical fotografi ada juga. Kalau nature simetri fotografi yang macam ni. Mungkin daun, macam itulah. So dia akan nampak balance kiri dan kanan dia. Okay? Okey, terima kasih. Alright. Ada yang lain? Saya akan benarkan tuan-tuan dan puan-puan pergi syuting, tapi saya ada tunggu dekat sini lah. Maksudnya selalu dulu kalau fizikal saya akan keluar bersama-sama pergi syuting kan, tapi sebab kita dalam keadaan sekarang tu saya akan berinteract melalui WhatsApp ataupun boleh saya tak off lagi saya punya Google Meet ni sampai pukul 5. So nanti saya akan tunggulah kalau ada siapa yang dah balik daripada syuting nak interact saya dekat Google Meet pun boleh, nak interact saya guna WhatsApp pun boleh. Maksudnya tengah syuting rasa macam nak tanya dekat saya okey ke tak gambar ni pun boleh. WhatsApp je dekat saya at any time, okay? So kalau misalnya tak dapat nak syuting petang ni, tak dapat gambar yang paling best, mungkin boleh sambunglah esok pagi ataupun esok tengah hari waktu kita break. Okay. Boleh tunjuk tak yang kalau saya group 7 tu space kan? Boleh space? Boleh. Okay, space ni sebenarnya dia lebih kepada negative area. Okay, tunggu. Okay, space ni kalau ni spaceship pula Okay, kalau macam ni, okay, dia lebih kepada space tu. Kalau puan nampak kat sini, dia lebih banyak negative area daripada subject matter. So maknanya kalau puan ambil gambar tu, nanti memang
dekat negative area tu lagi banyak lah daripada subject matter tu. Contohnya macam gambar burung ni. Okay, dia bertenggek dekat wire ni kan, so dia negative area banyak. Itu yang dinamakan sebagai space in photography lah. Mungkin macam gambar pokok ni, gambar orang dekat wall. Orang tu dekat hujung ni sikit. Wall tu yang dominant. Inilah space. Okay, macam ni kan. Sekejap saya tengok lagi. Okay, mana lagi ada? Macam ni. Ada gambar budak kat sini dan dia punya background dalam bangunan ni. Tapi kalau ikutkan dia punya negative area tu sangat besar lah compare to dia punya ratio antara dia punya subject matter dengan background tu, jurang dia besar. So maksudnya subject matter tu sedikit je. Dia punya space tu yang lagi banyak. Okay. Boleh Puan? Boleh, terima kasih. Wah, boleh ya. Okay, ada soalan lain? Cuaca okey kan dekat tempat tuan-tuan perempuan. Saya sini panas. Puan Mahani okey nampak tengok kat luar macam cerah Macam mendung sikit. Puan Mahani pun jenguk juga. Tiru juga Puan Mahani. Saya nak jenguk tak ada tingkap sebelah ni. Okay, so boleh ke kalau kita kalau tuan-tuan perempuan keluar shooting dan kalau panas sangat tu tak payahlah kita avoid yang terlalu panas lah, mungkin under shade pun okey. Janji objektif kumpulan masing-masing tercapai. Okay, so saya taklah expect sangat tinggi daripada tuan-tuan perempuan sebab kita pun baru je kan nak belajar ambil gambar ni. Saya taklah expect more, tapi saya rasa, saya yakin lah memang boleh, tuan-tuan perempuan memang boleh shooting tu. Sebab biasa saya handle kelas ni cantik je gambar semua orang ambil. Okay? So boleh ke keluar shooting sekarang ataupun macam mana? Boleh kan? Okay. Boleh. Nak ambil gambar dulu ke Puan? Ambil gambar? Yes, betul. Thank you Puan. Saya lupa dah. Okay, boleh ke semua on camera? Saya nak shooting kita punya group session yang petang ni. Tadi dah lupa. Thank you Puan Jamilah. Saya memang tak ingat dah. Okay Okay, ready je. Okay, 1, 2, Dr. Samsul? Samsul tak ada. Okay. Alright, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2. Sekejap Okay, 1, 2, 3. Okay, alright. So thank you. Take care semua, ambil gambar. Saya rasa yang Sabah Sarawak mesti cantik gambar. Okay, alright. So saya tunggu. Apa-apa boleh je berhubung dengan saya anytime. Saya ada je tunggu ni. Okay, nanti apa-apa share dengan saya ya. Okay, take care semua. Berjumpa lagi nanti. Thank you. Terima kasih Puan. Sama. Okay, saya tanya lagi satu. Terima kasih Puan. Orang nak live daripada lebih ni ke macam mana? Left Puan, left. Left. Kita left dan berhubung dalam WhatsApp lah ya. Link kehadiran dah ada ke? Link kehadiran petang? Link kehadiran, okay, sekejap. Belum dapat lagi. Dah ada juga. Saya tanya orang Yang sama kan pagi tadi punya tu. Cuma kita bukan guna link yang sama dengan pagi tadi. Link kehadiran sama kan dengan pagi tadi kan? Sekejap ya, saya tanya dekat Puan Zati ni. Awal kita saya ambil gambar Sekejap saya tanya Puan Zati sekejap, nanti mungkin dia akan bagi dalam grup. Ya? Rasanya sama kot sebab boleh klik pagi petang kan. Oh, boleh klik pagi petang. Daripada link yang sama. Okay. Alright, so kita kita punya Google Meet. Okay, nanti kita jumpa kat WhatsApp ya. Okay, all the best semua. Take care. Thank you Puan. Okay, thank you. Terima kasih Puan ni. Terima kasih Puan. Okay, thank you Puan. Thank you Puan. Sama. Terima kasih Puan ni. Sama.